Kita akan memasuki ke Daniel keempat, di mana kita akan meneruskan dengan pembelajaran kita daripada buku Daniel. Nah, sebelum itu saya ingin memberitahu kepada kita, manusia adalah sejenis spesies yang sangat dan suka untuk diajar. Betul atau tidak? Kalau kita ada nasihat, kita cuba menasihati orang lain, biasanya orang lain tidak akan mendengar, kan? Kerana kita adalah spesies ataupun manusia yang sangat degil, di mana kita bangga dengan diri kita. Jadi kita bukan senang diajar ataupun menerima nasihat orang lain, di mana kadang-kadang kebanyakan kita terpaksa mempelajari sesuatu setelah kita melalui hal-hal yang sukar di dalam kehidupan kita. Betul atau tidak? Kerana kita ada, sebab begini adalah kerana kita terlalu bangga dengan diri kita sendiri. Oleh itu kita tidak mahu mendengar nasihat orang lain. Biasanya kalau ibu bapa menasihati kita, apa reaksi kita? Ya, saya tahu. Kamu tahu kan, macam anak saya, Asia, sekarang dia umur 6 tahun. Kalau kita cuba memberitahu dia jangan melakukan ini, kamu tahu apa respon dia? Saya tahu mama, saya tahu. Okay? Dia tidak mau dengar. Pada akhirnya dia tetap melakukan perkara itu. Okay? Kerana kita adalah manusia yang suka berdosa. Bukan suka berdosa lah, tetapi kita adalah orang yang berdosa. Di mana di dalam hati kita, kadang-kadang kita akan cuba melakukan sesuatu yang tidak mengikut kehendak Tuhan. Okay? Pada akhirnya kita jatuh, baru kita tahu salah, baru kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya maafkan saya kerana saya berdosa kepada Engkau. Sila maafkan saya. Okay? Ini adalah cara kita mempelajari dan bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak melalui hal-hal yang sukar di dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak akan berubah di dalam kehidupan kita. Betul atau tidak? Sama dengan Raja Nebukadnezar, di mana dia bangga dengan kejayaan dia dan dia lupa siapakah Tuhan. Oleh itu, pada akhirnya dia direndahkan oleh Tuhan dan terpaksa dihalau dari kerajaan dia dan juga dari kawan-kawan dia, keluarga dia, untuk menjadi seperti seorang pengemis. Okay? Hari ini kalau kamu melihat di dalam Daniel fasa 4, apa yang berlaku di sini, ia juga merupakan fasa yang terakhir bagi Raja Nebukadnezar, kerana selepas ini kita tidak lagi nampak dia. Dan di dalam cerita ini menceritakan bahawa Raja Nebukadnezar, dia menyaksikan mukjizat yang berlaku di dalam kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego, bahawa Tuhan telah menyelamatkan dia, dan dia juga percaya bahawa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang benar dan hidup. Dan di dalam fasa 4, sekali lagi dia bermimpi negeri. Apa yang berlaku di dalam mimpi itu adalah dia bermimpi sebuah atau sebatang pokok sebatang pokok. Ini BM tata bahasa, ini peribahasa tidak boleh, sudah gagal ni. Jadi di dalam mimpi Raja Nebukadnezar, dia nampak sebatang pokok yang besar dan ia bertumpu sehingga dahan-dahannya mencapai ke langit. Dan pokok itu sangat cantik, daun-daunnya semua hijau-hijauan. Dan di dalam mimpi itu dia juga nampak bahawa buah-buah yang keluar dari keluarga, berbuah dari pokok ini juga nampak sedap, cantik. Dan haiwan-haiwan juga tinggal di bawah pokok ini. Nah, dan apa yang berlaku seterusnya menakutkan dia. Dia bermimpi seorang datang dari atas, langit, dan memberitahu kepada dia pokok ini harus ditebang dan tinggal tunggunya di atas di tanah. Dan apa yang berlaku adalah semua haiwan-haiwan akan lari dari pokok itu, dan apa yang berlaku pada akhirnya di sini menakutkan Raja Nebukadnezar. Jadi dia tidak tahu apa maksud mimpi itu.
Jadi dia seperti biasa dia memanggil semua orang-orang menteri-menteri yang bijaksana di dalam kerajaan dia untuk memberitahu makna mimpi ini. Tetapi tidak ada seorang pun boleh memberitahu kepada dia apakah makna mimpi ini. Dan pada akhirnya dia pergi cari siapa? Daniel. Kerana Daniel pernah menolong dia memberi makna kepada mimpi dia sebelum ini. Jadi dia juga percaya bahawa mimpi ini juga boleh dijelaskan oleh Daniel, kerana dia percaya bahawa Tuhan yang menolong Daniel dapat memberitahu kepada dia makna mimpi ini. Jadi dia pun menyuruh Daniel untuk datang dan memberitahu kepada dia mimpi ini dan menyuruh Daniel untuk menjelaskan apakah makna mimpi ini. Daniel dapat memberitahu kepada dia bahawa pokok ini adalah Raja Nebukadnezar. Okey? Nah, apa yang berlaku pada akhirnya? Kenapa dia ditebang dan ditebang adalah kerana kebanggaan dan kesombongan Raja Nebukadnezar, di mana Tuhan mau menghalau dia dari kerajaan dia dan hidup seperti pengemis, makan seperti haiwan. Okey? Dan ini menakutkan Raja Nebukadnezar. Nah, walaupun Raja Nebukadnezar sudah mendengar makna mimpi ini, selepas setahun, mungkin dia sudah lupa. Dan dia sangat gembira dengan kejayaan dia sebagai seorang raja. Dia bangga dengan apa yang dia capai pada masa itu. Dan apa yang dimimpikan semuanya menjadi. Dia dihalau dari kerajaan dia dan dia terpaksa hidup dengan haiwan. Makan seperti haiwan, tidur seperti haiwan. Kerana dia lupa siapa yang memberikan semua ini kepada dia. Kerajaan yang dia ada, kekayaan yang dia ada, semuanya datang dari Tuhan, tetapi dia lupa. Oleh itu, dia ingat semua ini adalah usaha dia sendiri. Dan pada akhirnya, Tuhan terpaksa menghalau dia dari kerajaan dia dan dia terpaksa hidup seperti pengemis. Ini adalah apa yang berlaku di dalam Daniel pasal 4. Dan hari ini, kalau kamu melihat dalam kehidupan Raja Nebukadnezar, dia terpaksa mempelajari satu pelajaran tentang Tuhan melalui hal-hal yang sukar. Dia terpaksa dibuang oleh kerajaan dia, dihalau oleh orang-orang dia, dan terpaksa hidup seperti haiwan kerana kesombongan dia. Dan Tuhan menggunakan hal-hal yang sukar ini untuk memberitahu kepada dia. Dan hari ini, ia juga mengingatkan setiap kita, walaupun kita bukan macam Raja Nebukadnezar, di mana kita terpaksa hidup seperti seorang pengemis, tetapi kadang-kadang Tuhan juga menggunakan hal-hal yang sukar di dalam kehidupan kita untuk mengajar kita tentang siapakah Tuhan. Oleh itu hari ini topik saya adalah Tuhan adalah Tuhan dan kita bukan Tuhan. Nah, 5 pelajaran yang kita boleh belajar pada hari ini adalah yang pertama. Yang pertama adalah baik untuk menghormati Tuhan kita untuk duka cita. Untuk duka cita yang memimpin atau mengarah kita kepada pertaubatan. Kalau kamu melihat di dalam pasal 4, 3 ayat yang pertama yang ditulis oleh Daniel, ini memberitahu kepada kita bahawa Raja Nebukadnezar memuji Tuhan. Dia memberitahu kepada orang lain siapakah Tuhan. Dan dia juga berkata bahawa aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Di mana Raja Nebukadnezar cuba ingin memberitahu kepada semua orang siapakah Tuhan ini. Nah, kalau kamu berbanding dengan
tiga ayat ini dengan fasa 1, fasa 2 dan fasa 3, sebenarnya Raja Nebukadnezar sudah berubah. Dia bukan lagi Raja Nebukadnezar yang kita nampak di dalam fasa 3 di mana dia cuba mengancam Sadrak, Meshach, Abednego untuk dibakar di dalam perapian. Kerana fasa 1, Raja Nebukadnezar adalah seorang raja yang kejam. Dia tidak akan berfikir kalau dia tidak akan menyesal kalau dia membunuh orang. Okay? Dia mau bunuh sajalah. Tetapi di dalam fasa 4, 3 ayat yang pertama, di sini menunjukkan kita seorang yang sudah berubah. Okay? Kenapa berubah? Kerana dia menyaksikan, menjadi saksi kepada mukjizat-mukjizat yang berlaku di dalam kehidupan Daniel, Sadrak, Meshach dan Abednego. Dan melalui kesaksian yang diberikan daripada 4 orang ini, mengubah kehidupan dia. Dan di sini dia juga mempercayai bahawa Tuhan ini adalah Tuhan yang maha tinggi. Maha tinggi. Jadi di sini walaupun dia mengalami duka cita di dalam peristiwa-peristiwa ini, tetapi semua ini memimpin dia ke arah pertaubatan. Dia berubah. Sama dengan kita. Apabila kita melalui duka cita di dalam kehidupan kita, maksudnya Tuhan ingin memberitahu kepada kita, kita harus kembali kepada Tuhan. Sebelum kita menjadi seorang Kristian, mungkin di antara kita, kebanyakan kita adalah Kristian generasi yang kedua. Generasi yang kedua maksudnya kita tidak pernah mengalami peristiwa yang hidup atau mati di dalam kehidupan kita, tetapi kita menjadi seorang Kristian kerana ibu bapa kita adalah seorang Kristian. Tetapi bagi kebanyakan orang Kristian yang baru, maksudnya mereka adalah generasi yang pertama, mereka mengalami banyak peristiwa sebelum mereka menjadi seorang Kristian. Bagi sesiapa yang belum mengalami apa-apa transformasi, perubahan ataupun kuasa Tuhan di dalam kehidupan kamu, berdoa. Berdoa. Kerana janganlah kita melalui hal-hal yang sukar, barulah kita tahu bahawa kita perlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Contohnya, apa yang berlaku hari Isnin yang lepas mengingatkan saya bahawa kehidupan yang kita ada adalah sangat fragile. Fragile itu apa? Senang pecah. Senang pecah kah? Kehidupan kita bukan sekuat ataupun it's vulnerable. Vulnerable maksudnya vulnerable. Bukan senang pecah lah. Fragile. Life is fragile. Life is vulnerable. Kenapa saya berkata begitu? Kerana hari Isnin saya hampir sampai ke pintu syurga. Kamu tahu apa maksud saya? Saya hampir mati. Saya bersyukur kepada Tuhan saya masih berdiri di sini. Nah, apa yang berlaku pada hari Isnin adalah di rumah saya ada sebuah pokok kecil bertumbuh dari dinding. Sangat tinggilah, hampir sampai di bumbung sana. Kalau kamu pergi rumah saya, kamu nampak itu garisan sudah. Jadi saya terpaksa mau membuang pokok itu, memotong pokok itulah, terbangga apakah, kamu tahulah, kamu guna fikirlah. Jadi di bawah pokok itu ada satu kabel SESP dari tiang di jalan kan, sambung pergi rumah. Kamu tahu itu kabel kan, besar kan. Pagi ini baru saya tahu kan, itu kabel 240 volt. 240 volt
tinggi kah? Tinggi kan? Saya pun tidak tahu. Jadi kerana terlalu tinggi, jadi saya terpaksa ambil senapang lah, bukan senapang lah. Ambil itu bukan kayu. Saya ambil satu batang besi. Batang besi . Saya ingat senang saja, kasih turunkan sajalah kan. Jadi saya pun memanjat keluar, pergi berdiri di atas bumbung. Jadi saya ambil batang itu, saya cuba cucuk lah, cuba potong itu pokok kan. Wah, susah. Jadi saya pun cuba tarik dia lah, tarik pun tidak dapat. Tiba-tiba apabila saya cuba tarik, apa yang berlaku? Batang itu terkena wire kabel. Habislah. Kamu boleh bayangkan apa yang berlaku? Pada masa itu saya tidak tahu apa yang berlaku. Saya tarik, puff. Saya jatuh di atas bumbung, duduk di sana, isteri saya panggil di bawah lah. Bang, hati-hati ya. Pada masa itu saya blur sudah. Saya tidak tahu apa yang berlaku. Jadi saya pun perlahan-lahan panjat masuk balik ke bilik saya. Dan saya turun di bawah dan duduk dan beritahu kepada isteri saya macam kena elektrik. Saya duduk sana, blur sudah. Muka jadi pucat, tangan satu badan menjadi 6, kebas kah? Kemudian kulit kan sakit lah, macam dibakar api sampai kaki. Saya duduk di sana. Selepas 10 minit, saya beritahu isteri saya hampir sampai ke pintu syurga. Pintu syurga. Bukan pintu hospital . Pintu hospital masih boleh diselamatkan. Tapi saya sampai di syurga. Satu saat lah. Dan pada masa itu baru saya fikir banyak perkara di dalam otak saya lah. Masih boleh guna. Saya ingat saya ada superpower. Saya cuba begini. Ya dah lah. Tetapi saya sangat lemah. Apa yang berlaku, badan saya lemah, kebas setengah hari. Kulit macam dibakar. Sangat panas. Sangat sakit. Dan setengah hari itu saya berfikir banyak perkara. Kamu tahulah orang yang mau mati sudah kan? Apa yang kamu mau fikirkan? Baru saya tahu ada 3 jenis kematian. 3 cara yang kita akan mati. Sama ada kamu suka atau tidak, kita tetap mati. Tetapi 3. Yang pertama adalah kita tidak tahu bila. Maksudnya, ia berlaku di dalam satu saat saja. Pop, hilang. Tiada masa untuk kau berfikir, tiada masa untuk kau cuba buat apa-apa sebelum kau mati. Kebanyakan kalau orang mati di dalam kemalangan, semua ini adalah kematian mengejut. Maksudnya kamu tidak ada masa untuk bersedia. Kematian yang kedua adalah kamu tahu bila kamu mau mati. Mungkin doktor berkata kepada kamu hanya tinggal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, apa yang akan berlaku dalam beberapa bulan ini, kamu akan berfikir terlalu banyak barang di dalam otak kau. Bukan penyakit itu yang membunuh kamu, tetapi emosi kamu yang membunuh kamu. Nah, kematian yang ketiga adalah kematian di mana kamu mendapat peluang yang kedua. Kamu diselamatkan, kamu boleh hidup lagi. Macam saya lah. Ini kali kedua saya terkena elektrik. Dan saya masih ingat pertama kali kan saya pegang itu wire kan. Ini acai lah, main syok-syok kan, cabar orang kan, ambil itu elektrik lah. Tapi hari itu saya terkena. Ada masa untuk saya berfikir. Saya macam baru kembali dari neraka.
Jadi di dalam kehidupan banyak hal-hal yang berlaku di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan menggunakan semua ini untuk memberitahu kita sesuatu di dalam kehidupan kita. Seperti Raja Nebukadnezar, dia berduka cita, tetapi Tuhan memimpin dia untuk bertaubat. Yang kedua adalah baik apabila Tuhan kita menyusahkan hati kita. Kadang-kadang macam Raja Nebukadnezar, kamu boleh fikir bahawa mimpi yang dia dapat di dalam fasa 2 adalah mimpi negeri yang kedua, di mana ia mengacau dia dan dia tidak dapat tidur kerana mimpi ini. Dan ini menyusahkan perhatian dia. Kerana Tuhan menyusahkan hati kita untuk mendapatkan perhatian kita. Kerana pada akhirnya apa yang berlaku adalah selepas dia bermimpi-mimpi ini, dia cuba mencari semua orang yang bijaksana di dalam kerajaan dia untuk menjelaskan makna dia, tetapi tidak ada satu orang pun. Pada akhirnya dia cuba mencari Daniel, dan hanya Daniel yang dapat menjelaskan makna mimpi ini. Jadi apa yang kita boleh belajar di sini adalah kadang-kadang apabila hati kita menjadi susah, sedih, duka cita, ini maksudnya kita harus pergi berjumpa dengan doktor. Bukan doktor, Tuhan. Kerana kebanyakan kita apabila kita susah hati, kita cuba mencari penyelesaian kita sendiri. Kita cuba menggunakan cara kita untuk menyelesaikan apa yang menyebabkan kita susah hati. Tetapi di sini apa yang ingin disampaikan di sini adalah apabila kita mempunyai susah hati, ini adalah masa untuk kita mencari Tuhan. Amin. Amin. Nah, yang ketiga adalah baik apabila Tuhan kita menyingkapkan dosa kita dan memanggil kita untuk kebenaran. Nah, kadang-kadang kalau dosa kamu diketahui oleh orang lain, ini bukan satu masalah besar. Di sini saya ingin memberitahu kamu, jika orang lain mengetahui dosa kamu, ini bukan sesuatu yang tidak baik. Terutamanya kalau ia berlaku di dalam gereja. Nah, kenapa saya berkata begitu? Kerana pada hari ini banyak orang Kristian, mereka sudah lupa bahawa gereja adalah tempat di mana kita mengaku dosa kita untuk meminta pengampunan daripada Tuhan. Betul atau tidak? Tetapi kebanyakan kita cuba menyembunyikan dosa kita supaya orang lain dan juga Tuhan tidak tahu. Kerana di dalam gereja, kebanyakan, terutamanya gereja pada zaman sekarang, kebanyakan orang menganggap bahawa gereja adalah sesuatu tempat hanya untuk orang yang sempurna. Kalau kamu tidak sempurna, maksudnya kamu tidak boleh masuk ke gereja. Kerana setiap kita adalah orang berdosa. Ingat, we are sinner, saved by God. Kita adalah orang berdosa dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan gereja adalah tempat di mana kita boleh mencari jawapan dan juga mencari pengampunan di dunia ini. Kerana di gereja, di luar gereja, apabila orang mengetahui dosa kamu, mungkin kamu akan berasa malu. Mungkin kamu akan berasa macam terhina. Orang mungkin akan mengubah cara untuk melayani engkau. Mereka akan menganggap kamu sebagai seorang yang tidak berdosa. Bukan tidak berdosa, macam seorang yang berdosa. Mungkin kamu tidak akan diterima oleh orang lain. Kerana saya ada sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Oleh itu kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus masuk ke gereja. Kamu tahu,
di dunia ini banyak organisasi, banyak. Tetapi organisasi gereja adalah organisasi yang paling banyak orang komplain. Kamu nak komplain apa? Benarkah orang memberitahu kamu, kadang-kadang office saya lebih baik daripada gereja. Orang di office saya di sekolah lebih baik daripada di kawan-kawan saya di gereja. Kalau di gereja orang tahu saya siapa, mereka akan bercakap saya. Tetapi di office saya macam di rumah sudah. Kadang-kadang kalau saya ada masalah, rakan sekerja saya, rakan sekelas saya akan membantu saya. Tetapi di gereja tidak ada orang pun menolong saya. Pernahkah kamu menerima komen begini? Ataupun kamu sendiri yang komplain? Kadang-kadang saya fikirkan sekolah lebih bagus, office lebih bagus. Bukan rumah yang lebih bagus, bukan gereja yang lebih bagus. Kamu tahu kenapa? Kerana gereja dipenuhi dengan banyak apa? Orang yang berdosa. Kerana hanya di gereja kita boleh menjadi diri kita. Semua orang pun ada masalah. Semua orang pun ada dosa. Semua orang pun perlukan Tuhan. Oleh itu, gereja adalah sesuatu tempat di mana kita boleh datang kepada Tuhan. Amin. Tetapi kebanyakan orang berfikir bahawa gereja mesti mau sempurna. Saya tidak boleh memberitahu kepada orang lain saya bukan orang yang baik. Saya cuba menjadi orang yang baik di gereja. Saya cuba menjadi sempurna sebelum saya menyertai gereja. Ingat, bukannya kita menjadi sempurna barulah kita menyertai gereja. Tetapi kita menjadi sempurna selepas kita mengetahui Yesus dan di dalam proses untuk menjadi sempurna. Amin. Dan ini adalah gereja di mana Tuhan akan menyingkapkan dosa kita supaya Dia boleh memanggil kita untuk kebenaran. Seperti Raja Nebukadnezar, walaupun Tuhan menghalau dia keluar, tetapi kalau dia bertaubat, Tuhan akan memberikan balik kerajaan dia. Tuhan akan memberikan berkat dia kembali kepada Raja Nebukadnezar. Dan pada akhirnya, saya juga percaya bahawa sebelum Raja Nebukadnezar meninggal, dia sudah berubah. Berubah menjadi seorang yang memuji dan menyembah Tuhan. Dia bukan lagi raja yang kejam. Dia bukan lagi raja yang membunuh orang. Tetapi di sini, raja yang mengasihi Tuhan. Oleh itu, yang terakhir adalah baik bahawa Tuhan kita merendahkan kita. Kerana apabila kita menjadi sombong, angkuh, Tuhan akan merendahkan kita. Dan pada akhirnya adalah baik untuk memuji Tuhan kita. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 dan 10. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Kerana itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Janganlah kita menjadi terlalu bangga dalam kehidupan kita. Kerana semua orang di sini, jangan lupa, kita adalah orang berdosa. Kalau bukan kerana Yesus, kita masih orang yang berdosa. Dan hari ini, kerana Yesus, barulah kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan apabila Tuhan mengutus ataupun memberi kamu hal-hal yang suka di dalam kehidupan kamu, maksudnya tibalah masa untuk kita kembali kepada Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa.